guru di bawah program Empower NCER Perak daripada daerah Krian, daerah Larut Matang dan Selama, daerah Perak Tengah, Bagan Datuk dan daerah Manjung. Untuk pengetahuan semua, program profesionalisme guru ini dianjurkan oleh NCIA dan IUKL di bawah program Empower Academic Perak. Empower NCER Academic Perak, maaf. Apa khabar semua rakan guru pada hari ini? Kami harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk sesi perkongsian hari ini. Hari ini, kita akan membincangkan tentang bagaimana One Pager dapat membantu dalam PDPC Matematik supaya lebih berkesan. Perkongsian hari ini akan disampaikan oleh Puan Siti Fairuz bin Osman daripada SMK Gunung Semanggul. Puan Siti Fairuz merupakan seorang guru hebat yang aktif dan kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajarannya. Puan Siti Fairuz juga merupakan peserta duta guru Yayasan Petronas. Beliau juga adalah panel penggubal bahan tiket to Vectory Fizik JPN Perak. Beliau juga merupakan panel penggubal bahan Alexandrite JPN Perak. Puan Siti Fairuz juga merupakan panel pembina JSU Fizik Perak. Dia merupakan pemenang pingat Perak di Kolokium Kajian Tindakan Teknik 12 Langkah Peringkat Kebangsaan. Selain itu, merupakan pemenang pingat Perak di Karnival Inovasi Pembelajaran Perak. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Puan Siti Fairuz untuk meneruskan sesi perkongsian hari ini. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita pada program yang terakhirlah saya rasa untuk minggu ini bagi subjek matematik. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak IUKL dan iaitu bawah Empower NCER dan bahagian PPD Daerah Krian kerana memberi peluang kepada saya dan rakan saya sebagai jurulatih bagi program profesional guru bengkel PDPC berkesan subjek matematik. Okey, saya ingin beritahu juga tentang profil saya. Saya masih lagi dalam grade DG 44 di mana masih banyak pembelajaran yang saya perlu timba. Namun di sini di atas sedikit saya ingin memberi sedikit perkongsian di mana diharap dapat membantu guru-guru dan murid-murid di luar sana supaya dapat memberikan pembelajaran yang lebih berkesan dalam subjek matematik mahupun subjek-subjek yang lain. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, saya akan sharekan saya punya slide PowerPoint. Okey, baik. Boleh nampak? Boleh kejap saya buka saya punya slide. Okey, boleh nampak slide saya? Sesiapa boleh beri maklum balas? Nampak Puan Fairuz? Okey, nampak. Terima kasih. Okey, suara saya pun jelas? Okey sebelum saya Jelas. Okey, baik. Terima kasih. Okey, jadi saya akan mulakan saya punya perkongsian pada hari ini iaitu berkaitan dengan perkongsian amalan baik matematik iaitu menggunakan one pager. Okey, sekiranya ada guru-guru yang pernah dengar ataupun sudah mahir tentang one pager, kita berkongsi sedikit kepada seterusnya kita pergi. Saya memperkenalkan one pager ini adalah yang pertama, ia semua PDPR atau PDPC
setiap hari. So maksudnya maklumat yang saya berikan ataupun arahan yang saya berikan kepada murid hanya menggunakan satu page tanpa menambah arahan-arahan yang lain. Maksudnya murid-murid saya akan menerima satu sahaja page dan akan explore pada page tersebut sahaja. Okey, dan seterusnya ia mudah. Murid hanya perlu mencari maklumat PDPR atau PDPC lengkap dalam satu muka surat PDF sama ada online ataupun offline. Okey, seterusnya ia menarik kerana guru dapat mencipta one pager yang kreatif. Maksudnya mengikut kesesuaian ataupun interpretasi cikgu tu sendiri untuk create one pager dia sendiri untuk menarik minat murid untuk menyertai kelas PDPR ataupun PDP. Semangat, ia dapat memberi semangat dan motivasi serta tidak menyebabkan grup WhatsApp ataupun Telegram tidak meleret panjang dengan perbincangan. Okey, nanti saya akan tunjukkanlah bagaimana one pager tersebut dapat memudahkan kita punya perbincangan tu tidak dalam grup kelas tersebut. Okey, dan seterusnya, okey, objektif khusus. Kenapa saya apply one pager dalam subjek matematik? Okey, secara umumnya apabila saya berbincang dengan rakan-rakan, kami mendapati bahawa murid lemah dalam algebra, di mana algebra merupakan salah satu konsep yang penting dalam matematik umumnya dan khususnya dalam subjek sains yang lain lah. Maksudnya dalam sains tulen, murid sangat perlu mahir untuk di-apply dalam subjek-subjek tersebut. So sekiranya murid lemah, maka subjek-subjek tersebut akan menyebabkan orang kata tekanan lah kepada budak untuk menjalani subjek tersebut. Okey, so yang pertama, mahir algebra. Hanya menggunakan one page untuk mencari maklumat tentang algebra. So maksudnya dalam page tersebut saya telah rangkumkan apa-apa yang melibatkan algebra dalam satu page. Murid lemah konsep, iaitu dengan one pager dibina sebagai intervensi untuk memantapkan murid yang lemah konsep algebra. Dan seterusnya, elemen merentasi kurikulum EMK, di mana one pager sebagai medium untuk murid tahu mengaplikasi konsep algebra serta sains teras. Okey, so semua subjek tersebut memerlukan konsep algebra untuk diaplikasikan. Okey, so seterusnya, okey, saya memperkenalkan apakah one pager. Okey, one pager adalah satu muka surat dalam bentuk PDF di mana semua maklumat lengkap yang ingin dicapai boleh diakses. Ataupun Telegram yang mudah murid akses. Okey, seterusnya, okey, ini contoh saya dan rakan saya mencipta satu one pager di Canva Education di mana kami membuat dalam satu bidang dan kami namakan Genius Algebra. Okey, di sini ada algebra, ada nota. Okey, ada QR code, ada dekat ni, dekat buku, ikon buku tersebut saya letakkan Google Drive, then ada pemagahan, ada video, ada latihan, ada tips juga untuk murid ataupun kita panggil satu innovation di mana murid dapat lebih kuat memahami algebra tu, how to menjawablah ataupun dia nampak langkah-langkah untuk menyelesaikan algebra tersebut. Dan sekali di sini ada sebarang pertanyaan. So maksudnya sekiranya murid ada sebarang pertanyaan, dia tak tanya dalam grup kelas. Dia terus tekan link tersebut. Link tersebut akan terus masuk ke link guru. So maksudnya
discussion tu hanya dia dan guru sahaja. Maka dalam grup kelas tersebut takkan ada gangguan kepada orang lain untuk membaca semua pertanyaan yang ingin ditanya. Okay. So dalam one page itu juga boleh dimasukkan quizzes, live worksheet, Padlet dan lain-lain yang boleh dilinkkan. Okay. So kita pergi kepada seterusnya. Okey, daripada beberapa bulan yang saya lakukan penggunaan one pager, analisis selepas penggunaan one pager yang saya gunakan, hasil analisis menunjukkan peningkatan kehadiran dan hasil kerja daripada murid lebih memuaskan. Okey, saya mengajar matematik, fizik and math. So di situ kesemua ikut link capaian murid. Setakat ini hasilnya agak memuaskan. So saya akan tunjukkan ini untuk satu kelas saja saya buat analisis. Okey, cicir 5% di mana hanya 1/21 orang murid, bilangan murid berkekurangan, maksudnya tidak dapat dihubungi dan masalah liputan internet. Maksudnya seorang itu daripada asal beberapa orang jugalah yang tak dapat masuk. Tapi selepas saya gunakan one pager, hanya tinggal seorang sahaja di mana dia tak dapat dihubungi dan ada masalah liputan internet lah. Dan intervensi bagi murid tersebut adalah menyediakan modul PDPR kepada dia. Okay, seterusnya offline. Okay, maksudnya dia tak buat, dia tak masuk Google Meet tapi dia masih buat kerja lah. Itu offline. So 19/21 orang murid. So 90%. Bilangan murid telah meningkat sebanyak 33% dari sebelum penggunaan one pager. Okay, seterusnya online yang masuk Google Meet. Okey, dah meningkat menjadi 95% dari 20/21 bilangan murid meningkat sebanyak 24% dari sebelum penggunaan one pager. Dan keseluruhannya saya mendapati mencapai 93% di mana PDPR mencapai lebih 90%. Jadi saya bagi kelas saya lah. Jadi one pager dapat membantu meningkatkan murid mengikuti PDPR ketika itu. Okay. So setakat ini saya ingin bertanya, saya mungkin ada sesiapa ingin ada sebarang soalan? Okey, baik Puan Siti Fairuz, di sini ya ada satu soalan daripada Cikgu Izzah daripada SMK Cemor. Soalan beliau berbunyi begini. Wah, Cikgu macam bestnya nak guna one pager ni. Dan Puan Cikgu Izzah ni dia tanya macam mana nak buat one pager ni, nak pakai aplikasi apa ya? Persilakanlah untuk Puan Siti Fairuz jawab soalan Cikgu Izzah ni. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Macam mana nak buat ya? Sebenarnya kan saya rasa semua orang dah familiar dengan Canva Education. Okey, di sini saya ingin memperkenalkanlah Canva Education sebab kita banyak app sebenarnya untuk kita gunakan. Tapi saya pilih Canva Education sebab kita ada email MOE di mana dengan email MOE, Canva Education adalah free untuk semua elemen, semua apa yang ada dalam Canva tu kita akan dapat free tanpa bayar apa-apa. Okey, sekiranya cikgu menggunakan Gmail untuk masuk Canva, dia tak dipanggil Canva Education, dia hanya Canva biasa dan ada beberapa ikon atau elemen semua template perlu dibayar. So sekiranya cikgu nampak free, itu saja yang cikgu boleh guna. Okay, so di situlah kita gunakan apa kelebihan yang kita ada ataupun peluang yang kita ada di mana KPM dah bagi kita suatu benda yang free kan. Jadi kita cuba apply guna apa yang ada
Jadi sekarang saya teruskan ke memperkenalkan Canva Education. So Canva digunakan untuk menjadikan one pager sebagai file PDF yang dapat diinteraktifkan dan memudahkan murid mencari bahan. Okey, di mana nanti saya akan tunjukkan part ataupun bahagian yang paling penting untuk jadikan Canva ataupun poster yang kita design nanti tu one pager nanti tu supaya dapat di-linkkan dan kita akan guna untuk semua apps yang kita ada. So kita boleh share kepada sesiapa yang kita nak berilah. Okay. So seterusnya, langkah cipta one pager. Yang pertama, sedia dan kumpulkan bahan. Macam biasa, kita perlukan semua bahan yang kita ada. Saya percaya semua guru-guru ada bahan tersendiri. Jadi better lah untuk bahan-bahan tersebut disimpan dalam bentuk PDF kerana bila kita share tak ada perubahan yang dilakukan kepada siapa yang buka. Semua orang tahu kan. Jadi bila dalam PDF, cikgu masukkan semua ke dalam Google Drive cikgu dan nanti akan dapatkan link dia. So sediakan semua bahan dah lengkap, barulah step kedua kita jalankan iaitu cipta one pager di Canva. So kenapa Canva? Sebab dalam Canva tadi saya kata semuanya free. So semua design dah ada. Kita just pilih saja design yang kita rasa sesuai untuk anak murid kita, dapat menarik minat anak murid kita dalam subjek kita. Jadi dia lebih memudahkan atau menjimatkan masa untuk kita design sendiri kita punya template tersebut. Dan seterusnya langkah ketiga, kita pergi ke link bahan di one pager. Link bahan ni nanti saya akan tunjukkan cara untuk linkkan bahan tersebut ke dalam pager dan seterusnya adalah download one pager tadi sebagai PDF. Ini adalah part yang paling penting lah untuk jadikan one pager kita tu interaktif. Baik. So saya teruskan lagi. Saya bagi ruang Q&A sekali lagi sebelum saya teruskan saya punya sesi perkongsian. Ada sebarang soalan? Baik cikgu daripada daerah-daerah lain, kalau ada soalan boleh utarakan kepada Puan Siti Fairuz. Boleh juga suarakan di sini terus, boleh buka mic dan terus suarakan soalan kepada Puan Siti Fairuz. Di FB Live juga tak ada setakat ni. Baik. Puan Siti Fairuz, dekat sini ada satu soalan daripada Encik Zul. Soalannya berbunyi begini. Cikgu, susah tak nak buat one pager ni? Susah soalan Cikgu Zul ni. Susah tak nak buat one pager ni? Sila jawablah Cikgu Fairuz, susah ke tak? Susah nak jawab ni. Apa yang saya boleh cakap lah. Apa benda semua kita buat, mula mesti susah lah. Sebab kita baru nak mula. Tak ada benda yang mula terus senang, betul? Jadi pada pandangan saya, kita akan bersusah dululah. Tapi sekurang-kurangnya dalam Canva dah ada template yang cantik-cantik yang kita boleh jimatkan masa untuk nak design ataupun nak cipta kita punya one pager tu. So bila dah jimat masa kat situ, kita just perlukan bahan saja. So bahan pun saya percaya cikgu-cikgu selama ni dah ada bahan sendiri kan. So apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu kumpulkan semua bahan-bahan cikgu tu masuk ke dalam Google Drive. Google Drive cikgu. So bila dah masuk dalam Google Drive cikgu, cikgu dapatkan link tersebut dan lepas cikgu design one pager, cikgu linkkan semula link daripada Google Drive tu ke one pager. So secara tak langsung benda tu dah akan memudahkan cikgu lama. Maksudnya selepas cikgu susah ni, selepas ni dah mudah dah hidup cikgu. Cikgu just share je kepada siapa-siapa yang cikgu nak share.
So penggunaan dia, cikgu boleh update sepanjang masa. Okey, update tu maksudnya cikgu tambah. Contoh ada benda lagi cikgu nak tambah. Ada lagi inovasi cikgu nak tunjuk dekat budak. So cikgu boleh tambah. Tapi masalahnya bila cikgu design lain, cikgu kena download lain dan cikgu kena share yang lain. So cikgu akan cakap lah bila cikgu share yang lain tu, cikgu akan cakap ada update. Apa yang cikgu update tu? Contoh cikgu update modul Sarawak contoh. So yang lain selama ni dia orang tahu ada modul Melaka ke, Perak ke. So tiba-tiba yang baru ada modul Sarawak mini. So di situ maksudnya selama ni kita punya kerja tu dah settle dan kita cuma tambah yang baru saja dan murid akan sentiasa mendapat penambahan bahan daripada cikgu lah. Okey, saya rasa menjawab persoalan tersebut. Okey. Ya, terima kasih Cikgu Fairuz. Okey, sama-sama. Okey, itu saja ke soalan? Ya Cikgu Siti Fairuz, boleh teruskan setakat ni, itu dulu soalannya. Okey, baik. Terima kasih, saya akan teruskan. Okey, seterusnya. Okey, kesan penggunaan one pager selepas saya menjalankan penggunaan one pager tu. Jadi saya telah bertanyalah ataupun membuat soal selidik lah kepada rakan-rakan, kepada guru, kepada rakan-rakan, kepada murid untuk saya mengenal pasti kegunaan one pager ni okey ke tak. Okey, jadi apa yang saya dapat? Kesan penggunaan one pager kepada murid, murid mudah lebih fokus. Maksudnya di situ selepas dia nampak satu benda yang barulah untuk mereka. So dia nampak design yang cantik-cantik yang dapat menarik minat mereka untuk melihat apa yang ada dalam tu. So semasa PKP tersebut murid akan lebih berminat untuk masuk ke kelas dan mengeksplor sendiri apa yang ada dalam one pager cikgu buat dalam one pager tu. Okey, dan seterusnya murid nampak kurang stres lah berbanding sebelumnya ketika PKP. Okey, seterusnya kepada guru, hasil kerja murid tersusun dan kemas di mana guru-guru dapat nampaklah hasil kerjanya apabila dia linkkan one pager tu dan kepada PDF. So hasil kerjanya akan nampak tersusun. Minggu ini, Isnin, Selasa, Rabu contoh kelasnya. Jadi dia akan nampaklah hasil kerja hari Isnin apa. So di situ akan nampaklah markah murid. So kita boleh terus print saja hasil kerja tu. Okey, dan guru juga memudahkan guru menyemak hasil kerja murid. Ibu bapa boleh menyemak hasil kerja murid dengan lebih mudah di mana apabila dia buka saja one pager, dia kalau dia dah mahir lah, kalau dah biasa, dia akan terus tekan saja Padlet untuk dia tahu anak dia buat kerja ke tak ataupun apakah result anak dia selepas dia menjalankan PDPC. So maksudnya di situ ibu bapa pun boleh menyemak hasil kerja anaknya. Okey, dan jika anak-anak berkongsi gadget dengan ibu bapa, maka mesej yang diterima oleh ibu bapa tersebut tidak panjang lah, kita panggil panjang berjela kan. Sekarang kau ni cikgu ni masuk, cikgu ni masuk, semua nak masuk arahan kan. Jadi dengan one pager, cikgu akan menghantar satu saja page PDF dan ibu bapa akan terima satu tu je. Sekiranya murid-murid nak bertanya, dia akan klik pada link sebarang soalan ataupun pertanyaan lah. So dia tak akan ada gangguan di apa orang kata dekat link kelas tersebut. Okey, di situ apa yang saya nampak lah mengurangkan sedikit gangguan kepada ibu bapa yang apabila banyak orang yang bertanya dalam satu grup kelas. Okey, seterusnya saya pergi ke emosi dahulu. Murid kurang stres kerana tak perlu membaca mesej yang panjang. Okey, dalam keadaan PKP hari tu saya nampaklah berbincang, bersembang dengan murid-murid di mana mereka
stres kerana banyak sangat arahan dan kadang-kadang dia orang tak nak tengok pun sebab panjang sangat. Banyak sangat perbincangan di situ sehingga kan dia just tekan anak panah ke bawah tu saja. So perbincangan atas tu dia dah tak tengok. Okay, so dengan one pager saya nampak akan kuranglah sikit stres murid dari segi emosi tu. Okay, so seterusnya saya pergi ke kesan kepada pentadbir. Pentadbir dapat menyemak hasil kerja dengan mudah dan pentadbir juga boleh membuatkan proses pemantauan lebih cepat. So apabila dapat saja one pager, kat mana yang pentadbir ingin memantau, dia boleh klik lah pada link tersebut. So menjimatkan masa di situ. Okey, dan seterusnya pihak berkaitan seperti PPD atau JPN di mana pihak berkaitan boleh mendapatkan data verifikasi dengan lebih mudah dan cepat. Okey. Okey, seterusnya saya pergi ke hasil soal selidik penggunaan one pager yang saya telah lakukan. Okey, di sini tak tahulah 5 tu apa kan, tapi kalau cikgu buka apa kita panggil survey hard, okey, cikgu akan tahu 5 tu adalah menarik. Maksudnya baguslah. Okey, yang bawah tu apa cikgu boleh tahu kalau cikgu dah biasa guna survey hard. Okey, so di sini kita boleh nampak daripada 28 respon, purple tu banyaklah. Nak kata bagus sangat pun tak juga. Tapi masih ada, kita boleh nampak peningkatan tu. Okey, sekurang-kurangnya murid kita dapatlah mengurangkan keciciran tersebut. Okey. So seterus kat sebelah tu susunan one pager, macam mana kita susun. Semua ikut kreativiti cikgu. So ini soal selidik sahaja. Dan seterusnya, apakah anda berpuas hati dengan one pager? So merah tu very satisfied, biru satisfied. So apabila saya rangkumkan dua tu nampak macam dekat-dekat 80% lah yang berpuas hati. Okey? Dan 5, sejauh manakah penggunaan one pager memudahkan anda? So kat sini ada mudah dan suka. So dapat total 100% menyatakan bahawa penggunaan one pager mudah digunakan. Okey. Seterusnya, okey, rumusan one pager yang dapat saya lakukan daripada one pager, semua link aplikasi dapat di sini yang saya nyatakan di sini dapat dimasukkan ke dalam one pager tersebut. Mungkin ada yang saya tak senaraikan, tapi semua bahan ataupun semua maklumat yang ada boleh kita linkkan, semua boleh dimasukkan dalam one pager. Itu ikut kreativiti cikgu sendiri. Okey. So seterusnya, kesimpulan dapatan. Penggunaan one pager dapat membantu murid mengurangkan tekanan yang dihadapi ketika PDPR dan PDPC dan memberi motivasi untuk mengikuti kelas sama ada online atau offline. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana macam mana kita, okey, kita boleh buat one pager sendiri dan saya akan tunjukkanlah sedikit contoh daripada one pager Genius Algebra tadi kepada guru-guru semua supaya membuktikanlah link-link tu boleh dibuka dan diharap dapat membantulah cikgu dalam bidang tersebut, bidang maksud saya ataupun tema algebra. Okey. Saya rasa saya berhenti di sini. Ada sebarang persoalan sebelum kita praktikkan macam mana nak buat sedikit contoh one pager. Okey, baik guru-guru yang sedang menonton, jika ada sebarang persoalan boleh diutarakan di sini ataupun boleh ditulis pada ruang chat. Di FB Live pun boleh tulis kalau cikgu-cikgu di FB Live ada soalan nak tanya pada Puan Siti Fairuz berkaitan dengan one pager. Ada cikgu? Okey, baik. Kita tunggu. Okey, baik, ada satu soalan ni daripada
Puan Suhaibah daripada SMK Kemunting Bakti. Soalannya macam berkaitan dengan penyataan Puan Siti Fairuz tadi. Dia kata, saya rasa macam ingin buat satu one pager. Okay, so boleh tak cikgu tunjukkan cara buat one pager secara live di sini? Okey, Puan Siti Fairuz boleh respon kepada soalan Puan Suhaibah? Terima kasih. Okey, baik. Macam ada telepati pula kat situ ya. Tahu pula nak buat selepas ni. Okey. So, jom kita cipta one pager bersama-sama. Okey, saya tak buat semualah sebab semua tu saya rasa cikgu-cikgu lebih kreatif nak bina one pager sendiri. Saya cuma di sini ingin berkongsi macam mana nak linkkan one pager tadi. Okey, so di sini first kali apa yang cikgu kena buat, cikgu masuk Canva. So pastikan dekat Canva tu cikgu punya login cikgu mestilah MOE punya email. Okay, sebab kita nak dapatkan semua yang free sahaja. Okay, then bila dah masuk sini apa yang cikgu perlu buat, cikgu pergi ke template dan pergi ke poster. Okay, pergi ke poster. So bila cikgu tekan, cikgu akan banyak dapat template yang cantik-cantik untuk cikgu design. Dia designkan untuk cikgu dan cikgu pick je. Dan masukkan apa yang cikgu nak lah untuk cikgu punya content dalam tu. Okay, so selepas tu, okay, saya nak tunjukkan, tutup ini. Okay, saya nak tunjukkan yang saya dan rakan saya telah cipta satu. Untuk yang ni kita belum cakap dia one pager sebab dia masih dalam Canva dan belum di PDF kan lagi. Okay, so kita design. Okay, pertama macam mana saya nak tunjuk macam mana saya nak dapatkan ikon buku ni. So kita pergi ke elemen sebelah kiri yang ada bentuk love, segitiga, segi empat, bulat tu. Tekan itu, so kita akan banyak ada elemen yang boleh kita dapat dengan percuma. Just kalau cikgu nak apa-apa bentuk atau apa-apa yang cikgu nak, cikgu just type untuk keluarlah apa benda yang cikgu nak tu. Okay, so bila dah dapat cikgu punya icon, then apa yang perlu cikgu buat, cikgu buka cikgu punya drive sebab kita nak dah masukkan nota ni dalam bentuk PDF. So buka cikgu punya drive, macam sini saya ada nota di sini. Jadi saya klik kanan, so dia akan keluar get link. Okay, so bila dah tu tekan, okay, dia akan keluar macam ni. Okay, so first time, kalau cikgu buat first time, okay, yang belum familiar, dia akan keluar restricted. Okay, sekiranya cikgu tak tukar kepada anyone with the link, restricted bermaksud setiap orang yang nak ambil bahan tersebut ataupun nak buka bahan tersebut perlu meminta permission daripada cikgu. Maksudnya dekat email MOE nanti akan ramailah orang akan minta permission tu. So cikgu akan buka satu-satu untuk menyatakan bahawa okey boleh. So kalau kata 100 orang yang buka, so setiap hari cikgu kena klik lah boleh. So kita tak nak itu berlaku. Cikgu just letak anyone with the link. Okay, so bila dah sampai di situ, kat sini ada viewer, commenter dan editor. So kita tak nak sebarang edit pun ataupun kalau nak komentar pun boleh tekan komentar lah. Orang boleh bagi komen pada bahan tersebut. Okay, so kat sini saya letak viewer, just tengok sahaja. So tekan copy link dan done. Okay, so bila dah selesai, pergi semula kepada Canva tadi dan tekan ikon buku dan cikgu nampak belah kanan yang saya punya cursor, tulis kat situ link. Okay, tekan link tersebut. Okay, katalah saya tak tekan link dekat petak tu, tak ada colour, dia masih putih dan ada macam klip buku kan. So dekat situ kalau saya klik dan saya letakkan link tersebut, paste, saya akan tekan enter dan secara automatik dekat kawasan tersebut akan menjadi warna grey ataupun warna kelabu. So maksudnya di situ kita dah tahu
ikon tersebut telah dilinkkan. Okay. Jadi itu kalau Google Drive. Okay, sekarang kita pergi. Okay, satu lagi sebelum saya terlupa. Dekat nota ni tulisan ada juga garis bawah. Itu macam PowerPoint lah, di mana untuk first time murid akan bila nampak tu dia tak tahu nak tekan apa. Okay, sebab selalu dia akan tekan huruf baru keluar something. Okay, sekiranya first time kita buatlah dulu dekat huruf tersebut link juga. Tapi sekiranya kita dah banyak kali buat, so kita tak perlu buat double lah. Kita just sama ada cikgu nak letak kat huruf ataupun cikgu nak letak kat icon. Pilihlah salah satu, takkan kita nak buat kerja banyak kali kan. Jadi pilih je salah satu sebab murid dah biasa dia tahu. Lepas ni dia akan tekan icon untuk dapatkan bahan tersebut. Okay, so itu untuk Google Drive. So sekarang saya nak buat pula link untuk video. Okay, video first sekali kita kena klik lah ikon macam ni. Saya ambil ikon macam YouTube. Then saya buka YouTube punya page. Okay, then saya akan ambil URL address. Okay, untuk video yang saya nak ni. Okay, then saya copy. Saya pergi ke semula kepada poster tadi dan saya pergi ke link semula dan saya paste lagi. Okay, dan enter. So, saya punya link dah berjaya. Okay, so saya rasa yang lain tu saya buat Google Drive lah kebanyakannya. Okay, dan sebarang pertanyaan ni cikgu boleh dapatkan cikgu punya link WhatsApp ataupun Telegram. So bila cikgu murid tekan, so dia akan terus kepada cikgu punya WhatsApp ataupun Telegram. Okay, so diharap saya punya ulasan tak terlalu laju dan harap cikgu-cikgu dapatlah untuk macam mana nak linkkan dengan Google Drive dan macam mana nak linkkan dengan video YouTube tadi. Okay, so part yang terakhir di mana saya kata part yang paling penting, cikgu perlu tekan download di sebelah print poster. Okay, tanda anak panah ke bawah tu cikgu tekan dan di sini ada banyak file type dia. Okay, kalau PNG menunjukkan gambar sahaja. So di sinilah yang paling penting, cikgu kena ubah kepada PDF standard ataupun PDF print. Okay, saya lebih suggest PDF standard lah sebab dia tulis kat sini small size, file size. So maksudnya kita punya file tu tak terlalu besar. Dan satu lagi sebelum saya terlupa, ikon-ikon cikgu tu kecil, dia harap kecil lah supaya tak berat untuk kita share dengan orang lain. Okay, jadi kita letakkan PDF standard dan tekan download. Okay, so dia akan ambil masa lah ikut capaian internet kita. So bila dah download, dia akan keluar. Okay, bila cikgu dah download, semuanya dah ada dalam cikgu punya komputer. Okay, so di sini keluarlah kalaulah capaian internet cikgu ataupun anak murid tu tak kuat, kami sediakan di sini QR code lah supaya pendapat saya tak buat kajian besar-besaran lagi. Okay, QR code tu saya sekurang-kurangnya rasanya bolehlah membantu murid yang internet dia tak berapa nak kuat untuk dicapai, sebab saya rasa MySejahtera tu boleh dicapai oleh semua orang lah kan. Jadi cuma jangan scan dengan MySejahtera sahaja. Pakailah QR code apps yang mana yang latest. So boleh di scan dengan QR code tersebut. So kita sediakan untuk prepare lah sama ada orang tu ada line atau tak ada line. Kita cuba untuk membantu murid tersebut. Okay, di sini saya akan klik untuk nota yang saya sediakan sebentar tadi. Okay, so kat sini nota berkaitan algebra. So di sini saya dah buat nota-nota yang melibatkan algebra pelbagai
topik. Okay, so murid dapat akses semua ni dan ulang kaji lah, dan disertakan juga dengan kata-kata motivasi, kata-kata yang menaikkan semangat dan lawak jenaka sedikit supaya biasalah matematik ni dia menyebabkan murid tu tak tahulah nak kata stres ke tak, tu mungkin banyak sangat nombor sebab selalu dia orang belajar kataan saja. So keluar huruf yang pelik-pelik macam ni lagilah. Ada huruf, ada nombor, lagi dia orang pening kepala kan. Jadi kita sediakanlah satu part yang di mana dia orang boleh kurangkan stres dia orang dengan membaca kita punya bahan. So suggestion sahaja. Okay. So saya sediakan rujukan lah apa yang saya ambil. Okay. Bila dah buka tu untuk back balik cikgu perlu tekan back di sini. Okay, cikgu jangan close. Kalau cikgu close, cikgu kena cari balik yang cikgu download tadi di dalam download. Okay, kalau cikgu dah letak, cikgu download tadi, cikgu letak dalam cikgu punya desktop ke, file desktop ataupun folder dokumen cikgu dalam satu tempat. So cari kat situlah. Okay, so back di sini. Okay, sekarang saya nak tunjuk tips dan bonus yang kami sediakan. Okay, saya tak pastilah sebab kajian tak besar lagi saya buat. Okay, kami cuba membuat satu tips ataupun bonus untuk membuatkan algebra ni lebih mudah. Okay, mungkin ada orang dah gunakan tapi kami cubalah juga untuk bagi mudah murid-murid kami untuk menggunakan algebra tersebut untuk asingkan yang huruf yang ada sebutan yang ada huruf dengan sebutan tak ada huruf tu kan, yang unknown tu. Okay, so dengan kaedah ni kami akan cubalah untuk buat sama ada kajian tindakan further lah kajian supaya kami boleh nampak dengan kaedah ini ada peningkatan dalam tema algebra tersebut. Okay. Cikgu-cikgu pun nanti kami akan cuba sharekan. Kalau cikgu dah guna, tak apa, kita share sama-sama lah. Mungkin cikgu punya perkongsian lebih baik pada ni, kita berkongsi bersama-sama. Okay, jadi back balik. So di sini semua adalah pemakan, kami sediakan video dan latihan. So latihan ni boleh dalam bentuk Google Form, Kahoot, quizzes, like worksheet, semua. Tapi kalau suggestnya banyak ikon lah dekat situ supaya asingkan like worksheet lain, quizzes lain. So dekat situ semua Padlet letak satu tempat. Jadi semuanya ada dia punya pemakahan nanti. Dia tak boleh satu ikon banyak linknya, tak boleh. Sebab memang satu ikon satu link sahaja. Okay, so sekarang macam mana pula saya nak share kepada student saya contoh. Okay, tadi saya saya download tadi berada dalam saya punya folder download. Okay, then saya pergi ke Genius Algebra. Salah, maaf ya. Pening pula. Okay, kita pergi ke Telegram web. Okay, di sini saya pergi dekat saya punya sendiri. Saya tekan link untuk share lah ni. Okay, saya pergi cari dokumen saya. Okay, saya cari Genius Algebra, tekan open, then send. Okay, secara kalau kat sini dia dalam file dia dalam 1 megabyte. So saya rasa tak terlalu besar lah untuk murid buka harap-harapnya. Okay, so bila tekan tu nanti akan masuk semula ke paparan yang saya tunjukkan sebentar tadi. Okay, saya harap perkongsian tadi dapat cikgu ikutlah supaya perkongsian ni dapat manfaat, cikgu dapat manfaat dan saya pun dapatlah sedikit orang kata pencambahan ilmu saya supaya sentiasa berterusan. Okay, saya rasa, sekejap saya tengok saya punya tu. Okay, itu saja saya punya slide PowerPoint.
Dan sebelum saya habiskan ataupun saya akhiri saya punya perkongsian, sekiranya ada sebarang soalan boleh diajukan sebelum saya mengakhirilah saya punya perkongsian. Okey, baik cikgu-cikgu, kalau ada soalan pada Puan Siti Fairuz, boleh utarakan sekarang. Kalau nak tulis di ruangan chat pun boleh. Nanti ada beberapa soalan di ruangan chat, nanti saya bacakan kemudian. Mungkin cikgu nak utarakan dulu soalan cikgu secara direct kepada Puan Fairuz tentang One Pager. Ada cikgu? Saya nampak dekat chat. Okey. Ah. Ya, ada soalan di ruangan chat daripada Cikgu Muhammad Ismail bin Shahlan. Perlu ke download Canva ni? Okey, silakan Puan Fairuz. Okey, terima kasih. Setahu saya lah, masa sebelum saya buat Canva ni memang ada dalam Delima kita. Delima portal Delima kita tu memang ada Canva, Padlet, semua dah ada di situ. So saya rasa kita tak perlu download Canva ni. Dia memang boleh buka melalui Delima ataupun kita just type Canva tu dan masukkan kita punya MOE ni, email MOE, boleh terus gunakan. So tak perlu nak simpan dalam kita punya storage laptop lah. Itu saya rasa itu jawapan yang sesuai rasanya. Okey, harap membantu cikgu. Puan Elina, ada sebarang soalan ke? Sebab sunyi saja. Okey, maaf Puan Siti Fairuz, saya bercakap sorang-sorang tadi. Okey, ada satu soalan daripada FB Live. Soalannya berbunyi begini. Daripada FB Live, okey. Soalannya, kawasan sekolah saya ni capaian internetnya agak lemah. Jadi seperti yang kita sedia maklum, One Pager Puan Siti Fairuz ni merupakan aplikasi yang digunakan semasa online. Jadi macam mana dia nak guna kalau semasa offline? One Pager ni. Silakan Puan Siti Fairuz jawab soalan cikgu ni daripada FB Live. Okey. Soalan cepuman ni sebenarnya. Okey, macam cikgu selalunya saya rasalah macam kita guna apps apa pun for the first time kita mesti ada internet tu. Maksudnya capaian tu kita kena ada. After lah kita download, lepas tu tak ada capaian pun dah boleh buka sebab benda tu dah masuk dekat kita punya storage sama ada telefon ataupun dalam laptop. Okay, jadi itu je lah yang saya boleh kata for the first time perlu internet tu. So mintalah diorang cari dulu internet untuk first time untuk buka bahan tersebut untuk guna One Pager. Selepas tu insyaAllah dah boleh buka lah sebab dia dah boleh masuk dalam kita punya Google Drive. Okay. So saya rasa harap menjawablah persoalan tersebut. Okey, terima kasih Puan Siti Fairuz untuk jawapan tu tadi. Ada lagi tak soalan daripada cikgu-cikgu yang sedang bersiaran sekarang? Jika ada persoalan, boleh utarakan sekarang. Okey, sementara itu sekiranya okey, saya tutup saya punya perkongsian lah. Okey, untuk saya, pihak saya sekiranya ada sebarang tutur kata yang tersalah ataupun menyinggung perasaan, saya mohon maaf dan saya berharap supaya sedikit perkongsian saya dapat membantu guru-guru berinovasi ataupun kreatif dalam kita kata menggunakan teknologi yang ada untuk apa orang cakap
melalui zaman anak-anak murid kita sekarang. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih ya kepada Puan Siti Fairuz di atas perkongsian yang sangat menarik ya tentang one pager yang boleh kita aplikasikan dalam PDPC kita. Selain tu kita boleh apply juga dalam kita punya nak memudahkan kita untuk menyimpan file-file kerja kita kan sebagai seorang guru. Di kesempatan ini juga pihak kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak PPD Krian, NCER Perak, IUKL Perak dan NCIA kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi tentang one pager pada petang ini. Saya rasa kalau tiada apa, kami sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.